wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai pada muka surat yang ke-47. Wujud Allah Ta'ala bagi zat. Kita masih lagi membicarakan sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud, syahadat. Tak kala kita ketahui wujud Allah itu bagi zatnya, dan kita kena ingat wujudnya Allah Ta'ala ni artinya tiada kerana sesuatu. Allah Ta'ala itu wujud bukan kerana sesuatu, bukan disebabkan sesuatu. Kita ni ada sebab ada mak bapak. Mak bapak tu ada sebab ada mak bapak dia. Mak bapak pada mak bapak kita ada sebab ada mak bapak dia. Itu dipanggil wujud kerana bersebab. Allah Ta'ala wujud bukan wujud macam itu. Allah Ta'ala tidak ada mak bapak. Itu yang disebut tiada kerana sesuatu. Tak sama wujud yang lainnya seperti wujud kita ini. Maka itulah perbuatan Allah Ta'ala. Baik, jadi kita ni ada dengan sebab adanya mak bapak. Mak bapak kahwin, 2-3 tahun kahwin, dapatlah kita. Bila bercampur mak bapak, dapatlah anak. Itu wujud manusia, wujud makhluk. Cuba tengok kepada pokok. Bila dia berbuah, orang ambil biji dia, orang tanam biji dia, keluarlah pokok baru. Kenapa pokok baru tu tumbuh? Sebab ada pokok tua, ada benih dia. Allah Ta'ala wujud bukan macam itu. Allah Ta'ala wujud dengan sendirinya, memang dah ada. Bukan ada yang membenihkan dia, bukan ada yang menjadikan dia. Dan katanya tidak boleh disamakan segala perbuatan manusia, segala perbuatan makhluk tidak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi yang tu kita kena ingat. Jangan tuan-tuan kata, kenapa makcik ni marah makcik, Allah marah. Kalau Allah marah, takkan makcik tak boleh marah? Marah Allah lain, marah kita lain. Beza tu. Kenapa kamu ni buat macam ni? Allah pun ada buat. Takkan kita tak boleh buat? Allah siapa, kita siapa? Tak boleh kita kata macam itu. Oh, kamu ni samsing ya? Kamu tahu tak Allah lagi samsing? Tak boleh cakap macam itu. Samsing manusia ni tak betul. Samsing ni jahat, tak tahu Allah jahat. Jangan disebut satu sifat manusia ni, maka sifat tu kita boleh buat sebab Allah buat. Yang ni letak tuan-tuan. Jangan duk buat macam itu, jangan duk kata macam itu. Dia Tuhan, kita makhluk. Bila sebut kita makhluk, mana boleh sama? Bukan setakat tak sama kejadian, tak sama segala-galanya. Maka jangan kita ni menghalalkan sesuatu benda
yang kita buat dengan alasan Allah membuat, takkan saya tak boleh buat. Baik, dan setengah daripada orang yang arif tiada memandang ia bagi yang lainnya wujud, dan dinamakan pada mereka itu wahdatul wujud. Ada setengah orang pula dia kata tiada memandang lain-lain ini tidak ada. Jangan disebutkan perkataan wujud pada manusia, sebab wujud ini hanya sesuai untuk perkataan untuk diisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wujud ni untuk Allah Ta'ala, sebab wujud Allah Ta'ala itu tak sama dengan wujud manusia. Maka digunakanlah perkataan wahdatul wujud, satu saja wujud, dan wujud ini hanya sesuai dipakai untuk Allah Ta'ala. Untuk manusia tak boleh pakai perkataan wujud, sebab wujud yang manusia faham, wujud yang bagi manusia tak sama dengan wujud Allah Ta'ala. Maka ada orang-orang ulama, ada ulama yang mengatakan perkataan wujud itu pun hanya sesuai dipakai dan boleh dipakai hanya untuk Allah. Maka ditimbulkanlah satu konsep yang dipanggil wahdatul wujud. Baik, dan sesungguhnya telah karam di dalamnya oleh orang yang karam hingga jatuh daripada setengah wali itu akan barang yang memberi waham ia bagi orang yang mendengar akan ittihad dan hulul, seperti kata Al-Hallaj. Baik, maka timbullah perkataan wahdatul wujud, timbullah konsep wahdatul wujud. Maka orang pun belajar, ada yang belajar habis, ada yang tak belajar habis. Bila dia belajar wahdatul wujud, maka timbullah satu lagi masalah yang dibawa oleh seorang yang dipanggil sebagai Al-Hallaj. Al-Hallaj ini orang alim. Akhirnya dia pun mengajar satu benda yang menjadikan orang keliru, yang menimbulkan kekeliruan dalam bab ittihad, dalam bab hulul, dalam bab yang orang ni boleh jadi keliru. Orang jadi mengatakan bahawa yang tu itu Allah, aku Allah. Yang ni yang orang dah sampai satu tahap, dia belajar, dia kata kita sekarang adalah Allah. Di sebalik baju kita ada Allah. Aku ni Allah, ini anallah disebut. Kita adalah Allah, tak payah sembahyang sebab kita dah jadi Allah, kita dah kenal Allah. Maka pahaman ini adalah satu pahaman yang sesat yang dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Al-Hallaj. Al-Hallaj berkata apa? Aku adalah Allah. Tak dia mengaji macam mana? Lalat dia kata kita ni mula-mula tak kenal Allah, maka kita pun belajar mengenali Allah. Apa dia wujud? Belajar, dia kata lalat kita ni dah mengenal Allah. Kita sekarang dah kenal Allah. Bila kita dah kenal Allah, maka kita dipanggil aku adalah Allah. Ini anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dan seperti kata mereka itu juga, tiada dalam baju jubah ini melainkan Allah. Sesatnya mereka kata dalam poket jubah aku ni ada Allah, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam poket aku, maka Allah duduk dalam poket aku. Maka perkataan yang macam ini ialah perkataan yang mutasyabihat. Yang ni yang salah dia tuan-tuan. Selalunya yang menyesatkan orang, yang menjadikan ajaran ni ialah orang-orang yang alim, yang pandai-pandai. Dia gunakan perkataan waham. Perkataan waham ini, pemikiran waham ini menjadikan orang keliru. Perkataan ini menjadikan mutasyabihat. Ada dua makna. Macam dia tak apa, dia faham. Macam kita ni orang awam, mutasyabihat ni menjadikan orang keliru. Contohnya apa?
Contohnya tadi yang saya sebutkan, Allah samsik. Kalau mu gerebek, Allah lagi gerebek. Kalau mu samsik, Allah lagi samsik. Ini nama dia mutasyabihat. Orang-orang akan kata apa? Oh, Tuhan mu samsik. Samsing itu tuan-tuan, satu sifat makhluk. Samsing bukan sifat Allah. Maka kita awal-awal mukadimah tadi, kita tidak boleh ambil sifat makhluk letak pada sifat Allah, ataupun menyamakan sifat makhluk dengan sifat perlakuan Allah Ta'ala. Macam tadi kita belajar wujud. Manusia wujud, Allah pun wujud. Wujud manusia kerana ada mak bapak. Wujud Allah Ta'ala bukan kerana sesuatu. Bila kita kata manusia wujud, Allah pun wujud, salah. Manusia wujud dengan sebab ada mak bapak. Allah wujud tak ada sebab. Bila kita kata manusia samsing, Allah pun samsing, salah. Manusia samsing itu salah. Mana perbuatan manusia samsing pun salah. Dan Allah tidak pernah buat salah. Kalau Allah murka pun ada sebab. Kalau Allah murka pun ada hak dia. Kalau Allah murka pun memang hak Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh kata aku ni samsing sebab Allah samsing. Ini perbuatan yang sangat-sangat salah juga. Bila saya mengajar macam ini, orang akan kutuk saya. Lepas ni guru pula. Pasal hari ini manusia tak sok. Sampai kalau dikata Allah tu samsing, dia betul. Saya salah, kitab salah. Kalau tak nak ikut saya, jangan ikut kitab ni. Yang jadi masalah kita sekarang ni, belajar bukan lagi nak dapat ilmu. Kita belajar ni sebab tak sok. Inilah dipanggil asabiyah. Apa pun salah macam mana pun betul. Itulah asabiyah. Bukan perjuangkan Melayu, itu asabiyah. Kalau Melayu kita mundur, kalau Melayu kita susah, kita perjuangkan supaya orang Melayu hebat, itu bukan asabiyah. Yang asabiyahnya ialah tak betul, bukan kata betul. Itu asabiyah. Bila kita kata tak betul, ustaz salah, dia betul. Terang-terang kita ni kata. Dia sebut pada kita apa? Dia sebut pada kita tadi, lafaz dan segama ini, yang mutasyabihat ini tiada harus pada syarak. Lafaz-lafaz sedemikian dan seumpamanya daripada segala lafaz yang mutasyabihat, yang ragu-ragu, yang double meaning, yang ada dua makna, adalah haram pada syarak kerana ia memberi waham. Tiada harus tu maknanya ialah haram. Tiada harus tu makna haram. Jadi kita bila mengajar orang, janganlah duk sebut double meaning. Double meaning ni bukan bahasa lucah, bukan. Double meaning dalam bab fiqh ni, dalam bab tauhid ni dipanggil mutasyabihat. Dalam mu samsing, Allah lagi samsing. Tak boleh guna perkataan itu menimbulkan satu perkataan bahawa Allah ni samsing. Beza tu. Wujud tadi pun ada ulama tak bagi pakai. Takut manusia salah faham. Wujud manusia macam wujud Allah. Kalau wujud manusia pun ada ulama kata jangan pakai untuk manusia. Manusia ni kita guna perkataan ada sudah. Ada manusia ni sebab ada mak bapak. Wujud Allah Ta'ala tak ada sebab apa. Jadi nak bezakan. Kalau perkataan wujud yang tak masuk jahat pun ada ulama kata larang, dilarang. Apatah lagi perkataan jahat pada Allah, lagi-lagilah dilarang. Apa dia perkataan jahat? Gerebek. Oh, mengingatmu gerebek, Allah lagi gerebek. Tak boleh guna perkataan. Oh, mengingatmu samsing, Allah lagi samsing, mu tahu tak? Tak boleh guna perkataan itu sebab menggambarkan Allah itu jahat. Menggambarkan yang Allah wujud macam kita pun salah. Apatah lagi menggambarkan Allah itu jahat. Berkali-kali ganda lah haramnya. Baik, kemudian. Tetapi kaum ahli tasawuf terkadang-kadang telah biasa. Jadi tuan-tuan, saya tak nak terjemah. Kalau Walid, sekali lagi saya kena terjemah lagi pula. Walid tu datang apa? Jadi saya akan baca dan saya tukar siap-siap. Tuan-tuan ada pensel, tuan-tuan ada pen, tuan-tuan tukar saja. Kalau Walid, saya kata
Tetapi kaum ahli at-tasawuf terkadang-kadang telah biasa. Saya tak baca walid. Jadi tuan-tuan potong walid tu tulislah biasa. Tak potong pun tak apa. Jadi sekali dah kerja saya. Nak uraikan sekali. Baik, tadi saya kata. Tetapi kaum ahli tasawuf terkadang telah biasa. Biasa ni tuan-tuan makna telah walid. Walid tuan-tuan maknanya ialah biasa. Ini dua kali kerja betul dia. Baik, saya terus tukar ya. Yang mana tak ada pen, tinggal ada pen kawan. Yang mana kawan pun tak buat pen, gunalah dia tukar tu. Yang mana pen pun tak ada, buku pun tak ada, kena beli buku. Saya kata saya bohong lah. Baik. Tetapi kaum ahli at-tasawuf terkadang-kadang telah biasa akan mereka itu oleh keadaan mereka. Dia kata ahli-ahli tasawuf ni, dengan sebab duk tasawuf lebih sangat, dia kata dah biasa keadaan macam itu. Dah terlebih. Dia anggap tak apa, tak mengapa dia cakap macam itu. Biasa. Benda tu biasa. Bukan. Mu kena tengok maksud saya. Apa maksud saya? Saya bukan kata Allah samsik. Saya nak cerita Allah ni kalau balas lagi teruk pada itu. Yang ni yang salah. Mu faham kawan sudah. Mu jangan ajak orang lain faham. Mu orang yang tahu. Dia kata aku bukan kata Allah tu jahat. Aku nak cerita kalau mu pukul orang tu nama dia samsik. Tapi kalau Allah balas dekat mu, Allah bagi lumpuh teruk lagi. Aku nak maknanya aku nak cerita padamu Allah ni kuasa dia lagi hebat padamu. Yang mu duk kata tu yang ulama larang, tu yang kitab larang. Bila mu faham macam itu, kamu faham macam itu, orang lain faham macam lain. Sebab itu kalau kamu tak nak bagi orang salah faham, kamu jangan cerita bab itu. Cerita seperti mana yang Allah cakap. Allah ni mu jangan buat jahat. Kalau Allah balas lagi teruk, sudahlah. Mu jangan buat nanya pada orang, kamu jangan buat zalim pada orang, takutlah balasan Allah. Ajar macam itu. Jangan sebut mu samsik, Allah lagi samsik. Allah pun samsik. Orang-orang akan keliru. Sebab tu ulama-ulama kata di sini, orang-orang tasawuf ni kadang-kadang mereka dah biasa cakap macam itu. Bila dah biasa cakap macam itu, orang awam ni akan fikir yang bukan-bukan. Itu yang jadi haram. Jadi dosa perbuatan itu. Baik, maka ditakwilkan barang yang jatuh daripada mereka itu dengan barang yang munasabah akan dia. Maka ditakwil kesuka hati dia. Dia kata apa tak faham, saya ni tu guru, saya ni mengaji tinggi, maka saya faham buat saya lah. Jadi itu bahasa saya. Jadi apa kena kaji apa yang saya cakap? Tak, dalam bab tauhid tak boleh cakap macam itu. Dalam bab tauhid bukan semua orang faham. Dalam bab tauhid bukan semua orang mengaji. Kalau mu faham jalan. Mu amal seorang-seorang. Mu tak boleh nak ajar kepada orang lain macam ni, macam mana yang kamu faham? Sebab kita tak boleh nak bagi faham orang dengan dua makna, dengan tiga makna. Bukan semua orang boleh faham. Baik. Dan setengah daripada orang yang memfatwakan, bila Al-Hallaj kata Allah ni aku ni Allah, orang kan kata Allah. Al-Hallaj kata aku ni Allah. Bila timbul macam itu, orang keliru. Maka ada ulama yang fatwakan dibunuh Hallaj pada ketika berkata ia akan perkataan yang telah terdahulu, seperti yang disebut oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi yang tersebut dalam kitab Syarah Al-Kubra. Maka ada ulama yang memfatwakan hukum bunuh kepada Al-Hallaj kerana mengaku dia adalah Allah. Sedangkan Al-Hallaj kata anallah, aku ni Allah. Apa maksud? Mata aku melihat, Allah yang izinkan. Telinga aku mendengar, Allah yang bagi dengar. Otak aku berfikir, Allah yang bagi otak berfikir. Tangan aku ni angkat, Allah yang angkatkan. Bukit aku ni apa dalam, Allah Ta'ala tahu. Apa hati ada di dalam, Allah Ta'ala tahu. Dia kata aku ni Allah. Sebab semua pergerakan aku ni Allah, maka dia mengaku aku ni Allah. Maka dengan sebab dia cakap macam itu, ulama mengatakan dia kafir dan boleh dibunuh. Sebab dia mengatakan bahawa dia adalah Allah. Kita tidak boleh bagi perumpamaan macam itu. Nak bagi perumpamaan biasa. Tuan-tuan, kita ni melihat pun dengan izin Allah. Kita mendengar pun izin Allah. Kalau Allah tak bagi dengar, kalau Allah tak bagi melihat, kita tak nampak.
bagi macam itu sudahlah. Bagi contoh macam itu. Jangan bagi contoh dalam diri kita ada Allah. Maksudnya kita ni buat semua benda ni dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Maka orang jadi keliru. Maka Junaid Al-Baghdadi dalam kitabnya disebut, orang yang bercakap macam Al-Hallaj ini harus dibunuh kerana dah menyesatkan dan sesat. Baik, yang kedua, setengah daripada lafaz yang memberi waham itu, yang memberi ragu-ragu, perkataan yang menjadikan orang keliru, orang tak yakin dengan bulat pada Allah Ta'ala, ialah seperti barang yang telah masyhur atas lidah orang awam daripada perkataan mereka itu, bahawa Allah Ta'ala itu mawjud pada tiap-tiap benda yang wujud. Yang kedua, lafaz yang mengelirukan orang. Lafaz yang mengelirukan orang. Apa dia? Lafaznya ialah Allah Ta'ala itu ada pada tiap-tiap sesuatu yang wujud. Pada tiap-tiap yang wujud itu ada Allah Ta'ala. Asal perkataannya apa? Asal perkataannya ialah pada setiap benda yang wujud itu ada kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Ayatnya bunyi wa fi anfusikum, dan pada diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi mereka buat faham pada setiap diri kamu ada Allah. Padahal maksud sebenarnya ialah pada setiap diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada pada setiap makhluk itu kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Cuba tengok pada ikan dalam laut, berjuta-juta jenis, cantik, lawa, tak lawa, besar, kecil. Ikan tu pula bergerak dalam pergerakan yang besar, tapi tak pernah aksiden. Bila dia kona, semua kona. Bila dia kona, semua kona. Bila dia lari, semua lari. Tak ada pun aksiden. Macam mana ikan boleh tidak aksiden? Jawapannya Allah yang memperjalankan. Di situlah ada tanda kekuasaan Allah. Bukan pada ikan tu ada Allah. Serupalah kita, cap jari kita semua berbeza. DNA kita ke, gigi kita ke, darah kita ke, kuku kita ke, kulit kita ke, DNA dia berbeza. Tak sama pun cap jari kita. Rambut kita pun tak sama. Sebab itu kalau kita beli nasi lemak, ada rambut dalam dia, kita boleh pergi buat mak-mak cek rambut ni siapa punya. Kak Uruk punya ke, hanya Aisyah punya. Kita boleh cek. Di situ ada tanda kekuasaan Allah. Bukan pada rambut itu ada Allah. Allah ni bukan duduk bertempat. Allah bukan duduk di langit. Allah tidak bertempat. Jadi yang maksudnya ialah Allah ni pada mana-mana tempat, pada mana-mana makhluk ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tetapi mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni ada di mana-mana pada makhluk. Setiap makhluk ni ada Allah, dia faham macam itu. Maka padanya isyarat kepada wahdatul wujud. Tetapi tertegak kita bercakap demikian kerana boleh memberi waham akan benda yang halal, akan benda yang hulul. Kita dah bagi salah faham kepada semua benda yang sepatutnya kita dah faham. Dan ada pun sebab hamba ni makna pengarang kitabnya. Ada pun sebab saya memanjangkan perkhabaran ini kerana banyaklah jatuh pada masa ini berkata oleh kebanyakan manusia yang awam akan perkataan yang mutasyabihat, yang meragukan, sebab mencuri mereka itu akan perkataan wali-wali Allah di dalam firqah, dalam firqun, dalam pemikiran mereka itu. Dia kata banyaklah orang awam sekarang yang jadi salah sebab semata-mata mengambil perkataan orang-orang alim yang bercakap menggunakan fikrah mereka.
yang bercakap menggunakan pemikiran mereka, puak mereka. Maka kita ni orang awam, kita pun salah faham. Contohnya tadi lah, yang saya sebut mula-mula tadi. Kalau mu ganat, Allah berganat. Jangan sebut macam itu. Kalau mu jahat, Allah lagi jahat, tahu lah. Mana boleh cakap macam itu? Kalau mu samsing, Allah lagi samsing, tahu lah. Tak boleh cakap macam itu. Yang inilah yang jatuh orang sekarang ni duk buat, duk pakai cakap macam itu. Baik, maka sangka mereka itu inilah ilmu yang sangat baik dan mulia. Mereka sangka bila pergi mengaji macam itu, mereka kata, oh kita sekarang ni duduk dalam majlis ilmu, kita sekarang ni duduk dalam taman syurga, kita sekarang ni tengah duduk mengaji dengan ustaz yang hebat. Oh ni Tok Guru Besar ni. Dia sangka bahawa mereka sedang mengaji dengan orang hebat. Sebaliknya pengarang kitab ni kata, lalu diperbuatlah oleh mereka itu akan qaul dan qil, padahal tiada mengetahui mereka itu akan haram berkata-kata seperti yang demikian sebab kejahilan mereka. Padahal bercakap benda itu adalah haram, tapi kita duk sangka bahawa ni kita mengaji ni baguslah, yang kita duk mengaji ni baguslah, menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala, membawa sifat makhluk pada sifat Allah Ta'ala, membawa sifat Allah Ta'ala pada segala makhluk. Maka dia kata ilmu kita ni bagus, ilmu kita ni ilmu isi, bukan ilmu kulit. Inilah yang betul-betul mengaji, inilah Tok Guru yang hebat. Maka banyaklah jatuh kepada perbuatan yang haram. Bila dah jadi haram, apa hukum? Maka jadilah zindik. Jadi zindik, nak sebut zindik dalam bahasa dia lagi tuan-tuan marah pula. Bacalah Pak apa makna zindik. Maka zindik seperti berkata setengah mereka itu, sekalian makhluk ini sifat Allah, sekalian makhluk ini sifat Allah. Orang yang faham macam tu zindik namanya. Abang, kenapalah abang cengeng sangat? Kenapalah abang garang sangat? Allah garang. Ini perkataan zindik. Kenapalah abang buat macam ni? Abang tak ada belas kasihan langsung. Allah pun tak ada belas kasihan. Allah pun tak ada belas. Dia turun bala mangkui satu kampung, satu negeri bala. Dia sebut macam itu. Perkataan dia macam ni, bawa sifat makhluk letak pada Allah Ta'ala. Makhluk ni tak betul, mau letak pada sifat Allah Ta'ala yang mulia. Maka perkataan ini adalah sesat, lagi menyesatkan segala manusia. Na'udzubillah min zalik. Perkataan itu adalah sesat dan menyesatkan. Maka perkataan ini, jikalau dapat ditakwil kepada yang benar sekalipun, tiada sunyi daripada haram, lagi dosanya amat besar. Dan jikalau tiada ditakwilkan kepada jalan yang benar, hukumnya adalah menjadi kafir. Itulah makna zindik. Dah dapat ada jawaban zindik. Ulang balik. Saya tak ada sentuh politik lah. Saya tak ada sentuh politik. Saya cerita ya. Nak bagi contoh macam mana perbuatan ini rosak, meletakkan sifat makhluk pada Allah Ta'ala, meletakkan sifat makhluk pada Allah Ta'ala. Seperti manusia kata, kalau mu samsing, Allah lagi samsing. Ini contoh meletakkan sifat makhluk pada sifat Allah Ta'ala. Kalau dia takwil pun, maksud saya macam ni, apa ni tak faham lah. Bukan saya kata Allah tu samsing, maksud saya macam ini. Allah ni kalau dia marah, dia lagi teruk bala dia turun pada kita. Kalau kamu takwil itu betul pun, tetap berdosa. Kalau kamu takwil salah pun, kalau kamu diam dia, Allah lagi samsing pada kita. Jatuh haram dan kufur. Dua-dua haram. Kalau kamu takwil ni makna hurai. Kalau kamu hurai betul pun, hukumnya adalah haram. Kalau kamu tak takwil pun, hukumnya tetap haram dan boleh bawa pada kufur. Sebab tu jangan cakap kalau mu samsing, Allah lagi samsing. Haram cakap macam itu. Dan saya sebutkan dan saya tegaskan lagi sekali, saya tak rujuk pada siapa-siapa. Saya bukan berpolitik, saya mengajar tauhid. Saya nak ajar supaya orang faham,
Bukan semua boleh letak sifat Allah kepada makhluk. Bukan benda makhluk ni boleh letak dikatakan bahawa Allah pun sifat macam kita. Haram. Tak boleh kita kata kita beranak, Allah pun beranak. Haram. Tak boleh cakap macam itu. Tak boleh. Sifat pengasih kita ni, saya pengasih, Allah pun maha pengasih. Memanglah kamu pengasih, tapi kamu pengasih, ada kamu boleh bagi makan sekalian makhluk. Pengasih kita hanya pada orang yang kita kasih. Allah Ta'ala kasih pada sekalian makhluk. Pokok Allah kasih, manusia Allah kasih, ulat dalam batu Allah kasih. Kita kasih hanya pada kekasih. Kasih pada suami. Masak dekat suami setiap hari, penek gemuk orang. Kenapa akak masak? Allah pun sifat pengasih, akak pun pengasih juga. Memang. Allah kenapa akak tak bagi makan dekat semut? Tak ada kerja akak pengasih Allah Ta'ala, semut Allah bagi makan. Yang main gendang tu Allah bagi makan. Walaupun kafir Allah bagi makan juga. Yang Islam Allah bagi makan, yang kafir main gendang pun Allah bagi makan. Baik. Qidam dan keterangan. Habis bahagian wujud dah belah. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Qidam dan keterangannya. Baik. Dan kata pengarang. Wal qidam, artinya yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, qidam, artinya ialah sedia. Qidam maknanya sedia. Baik, apa maksud? Makna qidam pada hak Allah Ta'ala ialah ketiadaan Adam. Bukan Adam. Dah makan semua. Adam. Awak nama apa? Nama saya Adam. Awak nama apa? Adam. Nabi pertama Adam. Manusia pertama Adam. Itu orang Adam. Adam bunyi dalam sikit. Dah makan semua. Adam. Apa dia makna Adam? Adam maknanya tak ada. Ketiadaan Adam, tak ada. Hajar Aisyah dia lahir tahun 50. Betul ya Aisyah? Tahun 50. Tahun 48 ada tak? Tak ada. Tak ada tu nama apa? Adam. Saya lahir tahun 60. Tahun 58 ada tak? Tak ada. Tak ada tu nama apa? Adam. Boleh faham makna Adam? Rumah MB ni orang buat tahun 86. Tahun 76 ada? Tak ada. Nama dia apa? Adam. Nuh ada main drum tu beranak tahun 90. Tahun 98 beranak ubah. Tahun 90 ada tak? Tak ada. Nama dia apa? Adam. Boleh faham apa makna Adam? Kalau Adam nama orang, ejaan dia alif dal mim, Adam. Itu nama orang. Kalau ain dal mim bunyinya Adam. Adam tu sekarang ada, sebelum ni tak ada. Itu nama dia Adam. Allah, sebelum Allah ada, Allah ada. Allah sentiasa ada. Allah bukan Adam. Itu maksudnya. Tuan-tuan ni beranak tahun 40, tahun 30 Adam, tahun 30 tak ada. Allah Ta'ala ada. Sebelum dia ada, Allah duduk di mana? Tak ada macam itu. Allah ketiadaan Adam. Allah memang dah sedia ada. Ustaz, bukankah setiap benda yang ada mesti ada yang mencipta? Allah
Allah tu ada. Jadi mesti ada orang yang menciptakan Allah. Tak. Manusia ada yang buat. Adanya Allah Ta'ala, tak ada siapa yang buat. Nama dia apa? Tidak. Memang tak sedia ada. Dia Tuhan. Baik. Yakni ketiadaan Adam yang mendahului bagi wujud. Dan jika engkau kehendaki, nescaya engkau kata tiada mendahului akan dia oleh Adam. Dan jika engkau kehendak pula, nescaya engkau kata tiada permulaan bagi wujudnya. Maka makna ketiga-tiga ini adalah satu makna saja. Allah tidak ada Adam, satu makna. Allah adalah sentiasa tersedia adanya. Betul juga. Sebelum Allah Ta'ala tak ada siapa-siapa pun. Allah Ta'ala itulah wujud dengan sedianya. Itu pun boleh pakai juga. Ketiga-tiganya satu makna. Namanya ialah qidah. Iyalah Ustaz, kalau Allah tu ada, dia macam mana dia boleh ada Ustaz? Tak ada orang buat Ustaz. Pasal dia Tuhan. Faham tak dia Tuhan? Iyalah apa dah dia Tuhan? Dah dia Tuhan. Batu tu sebelum ni tak ada, nama dia Adam. Bila Allah jadikan dia, baru jadi batu. Allah Ta'ala tak ada siapa jadikan sebab dia Tuhan. Dia Tuhan, faham dia Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia tak sama dengan kita. Kita ni ada mak bapak, ada tukang buat. Allah tak payah, dia Tuhan. Letakkan dia Tuhan, bayarkan dia Tuhan, letakkan dengan yakin dia Tuhan. Tak sama dengan kita, kita boleh terima konsep. Tapi kalau kita letakkan Tuhan tu macam kita, pakai pening tu yang jadi gila, maksud tanya orang buta. Ia siapa yang buatkan Allah? Dia benarnya tu. Dah kata Allah tu Allah Tuhan, tak ada siapa yang buat. Itu je lah, tak sama dengan kita. Baik, dan ada pun tidak pada hak yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti kata mereka binaun maknanya ialah pembinaan. Yang ini dipanggil sebagai qadim. Maka maknanya panjang. Masa dan didabik panjang masa itu 1 tahun. Dia kata nak hurai saja masalah qadim ni bertahun gitu. Nak cerita masalah qadim, binaun, panjang lebar sangat, maka makan masa panjang. Maka apabila berkata ia tiap-tiap orang yang ada ia qadim daripada hamba-Ku, nescaya mereka itu merdeka. Maka merdekalah orang yang ada baginya di sisinya itu selama 1 tahun. Baik, itu pendapat yang kedua. Bermula pendapat yang sahih bahawasanya harus diletakkan qadim itu atas Allah Ta'ala, kerana adanya yang demikian itu dengan ijma' sekalian ulama. Dan datang riwayat pada setengah riwayat ganti daripada awal itu dengan qadim. Baik, maka pendapat yang betul ataupun yang sahih ni ialah bila diletakkan sifat qidam, maka boleh diitlaqkan, boleh dicampurkan sifat qadim itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sedia, bersifat dengan sifat sedia. Malah ada setengah ulama kata bahawa perkataan awal itu diganti dengan perkataan qadim. Boleh menggunakan perkataan awal. Allah itu awal. Huwal awal, dia yang awal. Boleh digantikan perkataan awal dengan perkataan qadim. Boleh juga. Maknanya dah tersedia. Dan bermula qaul yang jelas bahawa qadim dan azali itu satu makna. Dan iaitu barang yang tiada awal baginya wujud, dan ia atau adami berdiri dengan sendirinya. Ada ia iaitu seperti zat atau tiada seperti sifat Allah Ta'ala. Jadi dia kata di sini kaul yang jelas, kaul yang sangat jelas ialah pendapat qadim dan azali itu berada dalam satu makna. Allah Ta'ala ini tiadalah yang awal sebelum Allah Ta'ala ada.
Tuan-tuan, sebelum kita ni beranak, awal kita apa? Awal kita adalah air. Sebelum kita beranak, awal kita ialah darah. Sebelum kita beranak, awal kita adalah daging. Sebelum kita beranak, awal kita adalah tulang. Sebelum kita ni beranak, awal-awal kita ialah janin. Baru jadi kita. Allah Ta'ala tak ada awal-awal macam itu. Sebelum Allah Ta'ala jadi Allah, Allah tu jadi apa? Jangan tanya macam itu. Allah bersifat qadim, Allah bersifat azali, Allah bersifat tidak. Kita nak jadi kita ni, sebelum kita jadi apa? Mula-mula jadi air benih. Air benih campur air benih pok, campur air benih mak, jadi kita. Tak jadi lagi pun. Duduk dalam rahim 40 hari. Kemudian baru jadi segumpal darah. Duduk 40 hari lagi pula jadi segumpal daging. Duduk 40 hari pula mulalah dia nak pecah, nak jadi tulang, nak jadi apa. Sampailah 9 bulan barulah keluar seketui budak. Itu namanya awal kita. Awal kita air. Awal Allah apa? Apa awal Allah? Jawapannya Allah tidak ada awal macam makhluk. Allah jadi Allah. Allah tu tak bermula peringkat kecil, peringkat remaja, peringkat belia, peringkat dewasa, peringkat tua renta. Allah tak jadi macam itu. Allah adalah sedia. Fahaman orang kafir dia faham. Allah peringkat budak, Allah peringkat remaja, Allah peringkat bapa, Allah peringkat kahwin, Allah peringkat ada anak. Mana boleh kita kata Allah ni ada awal ada akhir macam itu? Awalnya macam ni, akhir kita apa? Akhir kita mati. Sebelum mati apa? Sakit, tua, demam, tak sakit apa, cekik tulang mati. Itu akhir kita, dia bunyi belakang. Enggak, tersambung senyap dia. Allah Ta'ala tidak ada macam itu. Allah Ta'ala sifatnya tidak ada awal. Tidak ada awal macam kita ni. Sebelum jadi orang ada air dulu. Allah tak perlukan keadaan macam itu. Allah sifatnya sedia. Tidak. Kita belum sedia. Ada kita beranak keluar-keluar dah boleh cakap. Beranak-beranak ada gigi semua. Beranak-beranak semua boleh cakap, mata mencelik. Mau nak nasi mana boleh. Dia ada peringkat. Soba dah pokok. Ada keluar-keluar tanam-tanam hari ini terus jadi buah. Dah, dia ada peringkat dia awal sampailah dia mati. Allah Ta'ala tidak ada awal macam itu. Awal macam yang saya sebut tadi. Dan kata dia, maka sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim. Memang dah sedia, bukan ada peringkat-peringkat. Sama ada sifat nafsiyah, atau sifat ma'ani, atau sifat ma'nawiyah, atau sifat salbiyah. Ya. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Tuan-tuan, masa kita mula beranak, kita tak boleh makan, kita minum. Beranak sehari, tuan-tuan bagi makan nasi, mati budak. Sebab kita tak ada kuasa. Masa kita mula-mula beranak, kita tak boleh cakap. Masa kita mula-mula lahir, kita tak boleh jalan. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita berjalan perlahan-lahan. Sekarang kita dah berkuasa. Boleh masak sendiri, boleh bangun sendiri, boleh jalan sendiri. Itu kuasa manusia. Allah berkuasa, bukan macam itu. Allah ni mula-mula tak lama, lama-lama Allah berkuasa, Allah menjadi besar. Dah, Allah memang berkuasa. Dia bukan macam kita, berkuasa ni daripada kecil, perlahan-lahan. Dah tua jadi tak larat. Allah bukan macam itu. Baik. Tiada permulaan wujudnya dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya, sama ada dia wujud atau adanya. Maka atas kata saat ini qidam bagi Allah Ta'ala itu qadim lagi azali.
Dan Syaikh Al-Bari itu azali jua, tiada dikatakan qadim. Maka azali itu umum dan qadim itu khusus. Maka atas pendapat Sa'ad, inilah qaul dhaif. Baik, ketahuilah olehnya bahawa qadim itu terbahagi kepada 3. Allah Ta'ala ni bersedia ni terbahagi pada berapa? Allah Ta'ala tersedia terbahagi pada 3. Yang pertama, qadim hakiki, iaitu Allah Ta'ala bersedia zatnya, tersedia bagi zat Allah Ta'ala daripada segala sifat dan segala namanya. Allah Ta'ala ni memang sifatnya telah azali, bukan datang kemudian. Kita ni datang kemudian, sifat manusia ni datang kemudian. Suami saya ni ustaz dulu lemah lembut, tapi tiap-tiap hari hidup makan daging, jadi kasar sekarang ustaz. Suami saya ni dulu ustaz elok, tapi tiap-tiap hari hidup minum air tin, sekarang dah jadi kencing manis dah ustaz. Tu sifat manusia, dia mendatang. Saya ni dulu nampak terang ustaz, sekarang dah kabur. Pasal masalah katarak. Ustaz dulu saya katarak tak nampak sangat, sekarang bila dah buang dua-dua belah ustaz, ya Allah macam mati hidup semula ustaz, terang gila. Itu sifat mendatang. Allah Ta'ala tak ada macam itu. Saat elok, saat tak elok, saat nampak, saat tak nampak. Macam kita. Kita ni sekejap boleh duduk sembahyang, sekejap boleh berdiri, sekejap tak boleh berdiri. Makan udang banyak, duduklah, gaul. Rehat 2 bulan tak makan, eloklah, gaul tak ada. Itu manusia. Allah Ta'ala bukan macam itu. Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Kita ni mengantuk, tambah mengaji fiqh tauhid macam ni, lagi mengantuk. Ngantuklah bila nak habis, ngantuk. Cuba bawa ke disko, celik mata semua, tak gaut pun lega. Kita ada masa jaga, kita ada masa mengantuk. Allah tak ada mengantuk. Allah sentiasa jaga. Itu sifat Allah Ta'ala. Sentiasa sedia dah berjaga. Kita ni leka naik kereta, suami bawa naik kereta. Kadang-kadang keleka abang tak terlajar, isteri tolong kejutkan abang. Masuk kiri abang, tak terlajar rumah anak kita abang. Oh, suami pun kono kiri. Allah Ta'ala tak ada siapa yang kejutkan. Dia galak. Jangan ada sebut macam tu. Tuhan, standby. Jangan ada sebut standby dekat dia. Allah sentiasa standby. Jangan duk bayangkan saya nak fahamkan awak. Kenapa encik cakap pada saya macam itu? Sebab saya nak fahamkan awak. Takut awak tak faham. Allah, tuan-tuan tak ada cakap macam itu. Saya nak memahamkan Allah Ta'ala. Kamu siapa? Saya nak memahamkan Allah Ta'ala. Jangan sebut. Mungkin Allah faham. Ada satu drama, mungkin Allah tahu. Mana boleh sebut mungkin? Allah tahu tu daripada awal. Nama dia azali. Sebab tu saya tegur, ada satu orang sebut dulu, Allah sendiri tengok dalam banyak-banyak manusia ni, siapa yang boleh jadi Nabi. Allah tengok dalam 40 tahun ni, Allah tengok dalam juta-juta manusia ni, boleh jadi Nabi siapa dia. Jangan cakap macam itu. Allah tahu dah Nabi Muhammad tu nak jadi Nabi sebelum Nabi itu dijadi kan? Sebelum alam ni ada, sebelum bumi ni ada, sebelum langit ni ada, Allah tahu dah Nabi itu siapa. Sebab ada orang sebut, Allah sendiri tengok dalam juta-juta triliun manusia ni, mana hak boleh jadi Nabi. Maka Allah tengok Muhammad ni bagus, Allah pilih Muhammad. Ini nama dia tidak qidam. Kita tak belajar qidam. Allah ni dah tahu daripada awal.
Siapa yang datang ngajar? Ada tuan-tuan tahu? Tuan-tuan cuma tahu agak-agak. Ada Ustaz Kazim. Semalam 2 hari lepas saya di Terengganu. 2 hari lepas saya di Terengganu. Semalam saya naik terbang balik ke Kuala Lumpur. Naik daripada flight Kuala Terengganu naik ke KL. Saya duduk seat nombor 10 kat kipas. Nampak kipas, tak nampak apa. Saya duduk situ. Datang satu suami isteri nak masuk jalan cari seat. Suami dia kata, "Ya, Ustaz Azam." Astagfirullahaladzim. Saya buat dia elakkan nama aku. Anak dalam salah Azam. Ustaz Azam, ya Ustaz Azam. Lepas tu dia tanya kat anak dia, "Dik, kenal tak siapa?" Ustaz Azim. "Oh, Ustaz Azim." Azam pula. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan datang. Dalam hati tuan-tuan yakin ke Ustaz Azam ni datang? Tak jadi macam bulan lepas. Datang jauh tak ada siapa yang ngajak. Ada yang kata Ustaz Azim kot. Pasal dia kata ada dalam radio itu. Yang lain pula kata siapa datang pelantar je lah. Aku nak tidur kata dia. Macam-macam. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu siapa nak datang. Sebab apa? Sebab kita bukan bersifat dengan tidak. Kita bukan bersifat dengan qadir. Kita bukan bersifat dengan azali. Allah Ta'ala, dia tahu daripada awal. Nama dia tidak. Siapa suami kita? Siapa anak kita? Berapa orang isteri kita? Mungkin 3, mungkin 4, enggak, mungkin seorang. Kita tak tahu. Akak tahu tak suami akak lepas ni siapa? Tak tahu, Kak Leha. Mana tahu kan kalau ada orang minat Kak Leha, suami dia Meksikan. Nampak daripada belakang macam budak 16 tahun. Berada di foto murah, dia tengok macam Leha 61 tahun. Tuan-tuan, kita tak tahu. Ada orang datang mesej, "Ustaz, saya dah bersedia untuk kahwin. Tolonglah cari jodoh untuk saya." Ni mesej ni. Saya benak kat tangan. Yang hantar ni perempuan. Jadi yang ada bujang kalau nak kahwin jumpa saya. Ada stok 5 orang yang baru masuk. Setakat ni stok laki-laki tak ada. Yang banyak stok perempuan. Yang hantar pada saya ni siap yang gambar lagi. Dia lawa lah. Lahir tahun 65. Okey, janda. Tak pernah boleh. Yang seorang lagi pun lawa juga. Lahir tahun 56. Siapa nak kat tangan dia? Ini untuk bayar bujang saja tu haji. Yang mana ada isteri, bela elok. Baik. Maka kita kena ingat, Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu benda bukan baru tahu. Bukan maksudnya Allah baru tahu. Allah dah tahu lama. Jadi kalau kita sebut dalam tempoh 40 tahun ni Allah tengok yang mana, Allah sendiri tengok mana hak elok ni, Allah pilih dia. Dah Allah pilih Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam diciptakan lagi. Dah tetap Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sebelum langit dibuat. Bila saya kata macam itu, ada lagi orang nak bunuh saya. Itu masalah. Hari ni keluar lagi lah surat khabar ni, ada orang tabisik ni. Ada lagi ni, muka surat 5 Metro hari Ahad. Ada lagi kata, dia peminat semua. Saya pergi balik beli surat khabar. 2-3 minggu lepas keluar muka depan. Itu salah, mingguan lah. Habis dia pun beritahu saya harian Metro habis. Buat gambar ke ustaz kat depan. Pergi kedai mana pun hilat habis. Dengan kedai-kedai rajin pun habis. Tuan-tuan, bila saya cakap macam itu orang marah. Bukan saya cakap, kita ni cakap. Saya tolong ulang balik. Kita tak boleh kata Allah sendiri nak tengok dalam sendiri ni mana-mana molek-molek ni Allah tak jadi Nabi. Tak perlu
Kidah ni maknanya keputusan tu Allah dah tahu dah. Tuan-tuan nak mati tahu bila? 2013. Allah tahu dah. Allah tahu dah kita nak mati tahun ni. Allah tahu dah. Allah tahu dah. Habis itu Ustaz, kalau Allah tahu, kenapa Allah tak beritahu? Kenapa Allah tak beritahu kita nak mati 2013? Kalaulah kita ni tahu kita nak mati 2020, pakai jahat semua. Dengan Kak Wu pun jahat. Kenapa Kak Wu tinggal nombor ekor Kak Wu? Kak Wu mati 2020. Lama lagi, sempat lagi taubat. Sebab tu kita ni dirahsiakan supaya kita jangan buat jahat, supaya kita taubat. Kita tak tahu kita nak mati bila. Tu hikmah ni. Kalaulah manusia tu tahu nak mati, oh lega. Macam orang yang kena gantung bisa dada, dada, bagus. Awak dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tarikh hukuman gantung 20 hari bulan 5 2014. Alhamdulillah. Hakim tanya, kenapa Alhamdulillah? Sebab saya tahu saya nak mati lagi setahun. Sempatlah saya taubat. Maka dia pun taubat, tak buat jahat dah dalam dia. Mayang tak mati. Dan nak mati minggu depan. Walaupun mungkin dia boleh mati awal, tapi dia tahu dah dia nak mati minggu depan. Tak apa. Sebab itu untung tak orang macam ni. Untung. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan nak mati bila, bawalah dada banyak-banyak. InsyaAllah kena gantung boleh lah taubat. Baik, itu nama dia qadim hakiki. Maknanya daripada dulu Tuhan dah tahu apa yang nak berlaku dan sebagainya. Yang keduanya, qadim zaman, yakni lama zaman seperti yang telah kita sebut. Didobitkan dia sekurang-kurangnya setahun. Kita panggillah tadi ni merdeka setahun. Itu dipanggil sebagai qadim zaman. Pengiraan kita ialah pengiraan setahun. Itu namanya qadim zaman. Berapa umur awak? 46 tahun. Macam mana nak dikira 45, 46, 47, 48? Kiraannya ialah kiraan setahun. Nama dia qadim zaman. Sebab tu setahun ini dipakai di mana-mana pun. Dalam dunia dipakai setahun. Penggunaan setahun disebut nama dia zaman. Zaman ni maknanya masa. Qadim masa. Kiraan. Memang dah tersedia lah kiraan tu. Kiraan bulan 30 hari. Kiraan setahun 365 hari. Kiraan setahun di hari kiamat bersamaan 1000 tahun dalam dunia menggunakan kiraan qadim zaman. Setahun di hari kiamat, sehari di hari kiamat 1000 tahun dalam dunia. Sehari bersamaan 1000 tahun contohnya. Ataupun setiap satu hukuman yang dipanggil dalam Quran disebut sebagai haqabah. Setiap tempoh hukuman atas dosa yang kita buat, satu dosa, satu haqabah. Ulama-ulama kata haqabah tu 80 tahun. Satu dosa 80 tahun. Kalau 1000 dosa, 100,000 dosa, 1,000,000 dosa, darat dengan 80 tahun. Berapa lama duduk dalam neraka? Tak selama-lamanya. Tu yang dalam Quran sebut ahqabah. Mereka akan disiksa di dalam neraka ahqabah. Banyak peringkat. Haqabah ni modul. Banyak. Sekali tak semayang 80 tahun dalam neraka. Berapa kali tak semayang? Darablah. Sehari dalam neraka 1000 tahun di sini. Bayangkan. Sehari di sana 1000 tahun. 80 tahun sana. Tak pening kepala nak kira. Janganlah kita cakap tak apa Ustaz.
kita ni orang Islam memanglah awal-awal masuk neraka, tapi lama-lama masuk syurga juga. Berapa lama tak nak masuk neraka tu? Berapa lama? Tak apalah, tapi yang pentingnya masuk syurga juga. Buat berapa lama nak duduk lalu. Tapi tak apa ustaz, apa kita seorang ramai-ramai. Buat. Kamu ingat ada kenuri ke ramai-ramai? Ini kan pergi kenuri. Ini tak kena balak ni kenuri apa? Jangan ada keinginan langsung untuk kita masuk neraka. Itu maksudnya. Yang ketiganya, qadim idafi, qadim idafi. Idaf maksudnya apa? Qadim idafi namanya seperti terdahulu bapa daripada anak. Qadim yang ketiga, sebelum ada anak ada bapa, sebelum ada bapa ada tok wan, sebelum ada tok wan ada cik, sebelum cik tak tahulah ada apa. Sebelum ada buah durian ada pokok durian, sebelum ada buah durian ada putik durian, sebelum ada putik durian ada bunga durian, sebelum ada bunga durian ada dahan durian, sebelum ada dahan durian ada batang durian, sebelum ada batang durian ada biji durian, baru jadi durian. Itu namanya qadim idafi. Sebelum ada kita ada mak pak kita, sebelum ada mak pak kita ialah adanya mak bapak dia. Allah Ta'ala tidak ada macam itu. Allah Ta'ala tidak ada selepas kita dan sebelum macam kita. Selepas kita apa? Selepas kita duduk di rumah tu, siapa pula duduk rumah tu? Ada orang lain duduk. Allah tak ada macam itu. Selepas Pak Lak Najib, selepas Najib Kazim. Tak, contoh Allah Ta'ala tak ada macam itu. Allah Ta'ala Allah. Dahlah siapa pengganti Allah Ta'ala tu? Siapa dia? Allah. Dia tak ada akhir. Yang kita ni ada akhir. Kalau saya mati, siapa ganti kursi ni? Mungkin ada ustaz lain, mungkin ada ustaz lain, atau mungkin tak ada ustaz lain. Mungkin kelas ni pun tak ada, tinggal kemah. Mungkin kemah ni pun tak ada. Tapi Allah tak ada pengganti. Allah tidak mati, Allah tidak binasa. Itu nama dia qadim idafi. Jadi qadim ini terbagi pada 3. Yang pertama qadim hakiki, yakni Allah Ta'ala punya. Yakni Allah Ta'ala punya. Tak ada siapa yang buat Allah, memang dia tersedia. Tak ada siapa yang menciptakan dia, tak ada siapa yang menggantikan dia. Allah Ta'ala tahu daripada awal. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala tidak lemah, Allah Ta'ala tidak sakit, Allah Ta'ala tidak mengantuk, Allah Ta'ala tidaknya silap, Allah Ta'ala tidak silap. Jangan tuan-tuan duk faham pula, mungkin Allah silap pun. Dah, Allah tak silap. Itu nama qadim apa? Qadim hakiki. Qadim yang kedua ialah qadim zaman. Sedia je zaman. Setiap benda yang berlaku ada tersedia zaman dia. Bilakah kamu nak beruban? Ada zaman. Memang tersedia. Tak boleh nak elak lah. Ada orang yang ikut masa dia, berapa bulan boleh keluar gigi. Ada zaman dia. Berapa bulan boleh menerak, berapa bulan boleh jalan. Ada zaman dia. Berapa bulan pula, berapa tahun pula akan jadi akil balik. Tumbuh pisai, tumbuh janggut tu bila? Akan datang zamannya, qadim zaman, gigi gugur. Maka kiraannya ialah tahun. Itu nama dia qadim zaman. Qadim yang ketiga, qadim idafi. Nak jadi sesuatu mesti ada sebab. Sebelum jadi buah durian ada pokok durian. Sebelum jadi anak ada bapa. Yang pertama tu hak Tuhan, nama dia qadim hakiki. Yang tu tuan-tuan tak boleh pakai untuk diri tuan-tuan.
Macam mana mak tahu, mak? Macam mana mak tahu? Tengok boyfriend saya tu macam itu. Aku ni orang tua PAO. Sekali mbak aku dah tahu dah jantan tina. Memang dah mak pak urus saya tu jantan. Nampak benar mak ni nipu. Manusia tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Saya meramalkan bahawa anak makcik ini hanya boleh hidup selama 6 bulan aja lagi. Sekarang bulan Jun, maknanya bulan 11, bulan 12, itu saja dia boleh hidup. Jangan cakap macam itu. Kamu bukan qadim hakiki. Qadim hakiki Allah Ta'ala punya. Manusia jangan ambil tahu. Berapa ramai yang kata, bila saya tengok pokok buah nyok ni jatuh terlumpuk lagu ni, maknanya anak kamu ni anak perempuan. Dia buat legang perut. Tak boleh. Kita tak tahu. Saya tengok urat Cikgu Murni ini bertemu dengan urat ini, maknanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Tuan-tuan tak boleh percaya dengan orang-orang. Mana boleh percaya? Tak lalat kamu di bawah bibir, itu tandanya kamu ini ialah sweet talker. Tak lalat kamu di tengah-tengah lidah, maknanya kamu ni power talker. Tak lalat bukan ada makna apa-apa. Tak lalat cuma tanda lahir. Tanda lahir. Sebab ada orang yang macam itu. Yang macam itu kita serahkan pada Allah. Namanya ialah hakiki. Kita tak tahu. Bilakah kiamat berlaku? 2012, lah 2013, tak kiamat pun? Kita tak tahu. Macam mana kita nak boleh kata kita tak tahu? Itu nama qadim apa? Qadim hakiki. Siapa punya pengetahuan? Allah Ta'ala. Sebab tu haram kita menelek. Saya tengok dalam satu YouTube, dalam internet, gambar satu bomo, maha guru pak bomo, pakai piok dia, pakai baju pot, masing-masing pegang bendera pilihan raya. Dia pun jampi, pak, bendera ni semua tegak bendera ni, elok semua, satu bendera lembek. Nampak semua, nampak bendera tu lembek. Maknanya dalam pilihan raya ni, bendera ni, dia ni akan kalah teruk. Yang ni akan kalah, yang lain ni semua menang. Dan mereka ni akan tubuh kerajaan. Tengok-tengok hak lembek tu dah tegak, hak lain jatuh. Apa punya bomo? Yang macam tu pun percaya tuan-tuan. Apa lah punya teruk? Ni, kita ham belajar tak qadim hakiki yang mengetahui siapa menang, siapa kalah? Allah. Tak boleh kita nak kata saya meramalkan bola malam ini. Allah tahu dah. Terengganu menang ke kalah? Allah tahu. Pahang kalah ke? Johor menang? Allah tahu. Tak boleh. Tak ada. Saya meramalkan malam ini Johor akan tewas lah. Memanglah ramalan tewas dan menang. Ya? Ada ramalan boleh lebih dari itu. Apa ramalan awak? Lawanan pada malam ini. Saya meramalkan bahawa ada pasukan akan menang dan ada pasukan akan kalah. Memang ya Allah. Yang kita ya ramal. Saya meramalkan 3-0. Tak payah. Saya tak tahu itu kuasa Tuhan. Tapi Tuhan dah tahu siapa menang siapa kalah. Kita usaha sajalah. Tuan-tuan, banyak orang yang nak ambil qadim hakiki. Yang nak ambil qadim hakiki. Cuba baca tengok huraian tentang qadim hakiki. Qadim hakiki tidak boleh dikatakan yang lain daripada Allah Ta'ala. Qadim hakiki tidak boleh digunakan pada yang lain, melainkan hanya boleh bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang meletakkan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, maka hukumnya adalah kufur. Hukumnya adalah kafir. Dia letak pada sotong, nama dia Pol.
sotong pool Piala Dunia dulu, Euro Cup, bila nak lawan Spanyol dengan England, maka diletaknya bendera Spanyol, bendera England. Sotong dia pun jalan, pak, tangan dia pegang England. England menang. Maka semua pakat sokong England. Judi. Siapa yang turut berjudi, nama dia adalah haram. Nama dia kafir. Bukan judi itu kafir. Judi itu dosa besar. Yang kafirnya apa? Mengatakan bahawa Paul telah mengetahui bahawa England akan menang. Kita pun percaya, maka hukumnya adalah haram. Di Malaysia, mereka tak ikut sotong. Saya tengok dalam TV hari itu mereka ambil kambing. Bodoh tu orang kita. Dia buat bagi kambing kat studio, dia tengok kambing makan belah mana, itulah yang akan menang. Kambing kata, apa pelik bopok ni tu. Aku nak makan pun suka aku. Dia boleh kata pula, kambing telah memilih pasukan Johor. Lah, pakar dia kata Johor menang sebab kambing pilih Johor. Siapa yang faham macam ini, duk percaya benda-benda tu kafir hukumnya. Dia sakit, dia pergi menengok, pusing gelap, ambil kerik, berasak dengan kemian, ambil limau. Tak cakap apa. Yang pok pun dia, mak pun dia, mak tu bersilang timpuh lagi. Bersimpuh tengok tu rumah buat. Yang anak darah duk menung. Tuk rumah geleng kepala. Kenapa lambat buat mai? Dah teruk dah ni. Dah naik dah ni, teruk dah ni. Siapa buat tu rumah? Saya cakap lah dosa. Hang tahu mana tu rumah? Air begitu. Air ni dia tulis cactus. Dia tak sebut pun Ustaz Kazim buat. Life goes on. Cactus, natural, mineral, water. Mana ada orang sebut yang buat ni orang sebelah rumah kamu, dengki ni orang ni. Yang buat ni orang satu ofis dengan kamu. Dia tanam bawah tangga rumah kamu. Tok rumah saya rumah teres, tak ada tangga. Tuan-tuan duk percaya cakap dia, yang buat kamu ni jiran kamu, yang buat kamu ni mertua kamu, yang buat kamu ni mak menantu kamu, yang buat mula ni birak kamu, besan kamu, yang bagi kamu sakit ni rakan seofis kamu. Tuan-tuan percaya cakap dia, kafir juga. Yang mengetahui benda itu hanyalah Allah. Jangan sekali-kali tuan-tuan percaya. Tapi Ustaz, bila dia ambil kertas, dia rendam kertas ke dalam mangkuk, bila dia tarik Ustaz, keluar gambar Ustaz. Ni namanya bomo fotostat. Keluar gambar orang yang mencuri Ustaz. Ya Ustaz, dia tersengih. Saya pernah jumpa. Dia kata, Ustaz, semalam saya pergi tengok bomo. Ni dia gambar orang yang curi. Saya kata, bomo ni boleh mana gambar ni? Dia ambil kertas A4, dia baca apa, kita pun tak tahu kan. Kita pun minta pada Allah Ta'ala juga kan. Kita minta Allah Ta'ala juga. Jadi dia benda lama lah, 5 minit tak, dia pun tarik, dia bagi kering, keluar gambar. Jadi, oh, ini orang Melayu ke Indonesia ke apa ni? Bahasa-bahasa Indonesia. Nasib baik muka tu bukan muka saya. Tuan-tuan boleh bayar lah. Tengok-tengok kat orang bomo, asal macam dah tengok ni. Ni dekat Astro ni. Tak pasal saya kena. Itulah nama dia kafir. Jangan percaya. Kalau lah macam tu, asyik keluar gambar aja mencuri. Senang saja polis. Bagi jawatan inspektor dekat bomo. Pakai inspektor, kita ada kes kecurian mesin ATM. Kena tengok. Marah rapu, marah skepor, habis cari wali. Senang macam itu. Ingat, kita bukan hakiki. Kita tak tahu apa. Bila kita sakit, kerja kita berubah. Bila kita tak sihat,
makan ubat. Bukan bila kita tak sihat kena pergi cari siapa buat. Belum tentu lagi. Baik. Maka kata dia, siapa-siapa yang berfaham dengan faham yang demikian, maka hukumnya adalah kufur. Seperti falsafah mengiktikadkan qidam falakiyah dan anasir, unsur-unsur. Macam mana Ustaz? Tak faham tak? Ni yang kita belajar dekat Barakah. Sebab tu tuan-tuan, pergilah belajar dekat Barakah. Setiap hari Isnin sampai hari Khamis, pagi-pagi pukul 9, pukul 10, pukul 11.30 baliklah habis. Kita belajar lah ini. Kita belajar. Baru ni kita belajar tentang alam. Kita belajar tentang alam. Matahari, bulan, bintang, matahari, bulan, bintang, matahari, bulan, bintang. Kenapa tak berlanggar? Kenapa tak accident? Kenapa tidak accident? Maka dia kata setiap bintang, setiap bulan, setiap matahari ini ada tarikan. Ada tarikan. Sebab tu tak accident. Macam saya lah. Saya ada 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala. Tak. Haji Dollah pegang kepala saya. Haji Jamal tarik tangan saya. Haji Mak tarik tangan kiri saya. Haji Noh pegang kaki kanan. Haji Din pegang kaki kiri. Tak bergerak saya. Kawan ni tarik, diam saya tak bergerak. Dia kata bumi ni tak berlanggar, tak accident sebab masing-masing menarik. Dia ada tarikan. Sebab tu dia tak berlanggar. Maka kita tanya, mana dia tarikan? Tak nampak pun. Memanglah dia tak nampak, dia macam graviti tu, dia tarik tu macam graviti. Ni dia kita baca ni. Dia ada unsur graviti. Nama dia unsur falakiyah ataupun anasir-anasir, unsur-unsur. Kenapa buah jatuh ke bawah? Sebab dia ada graviti. Kenapa tak cakap Allah yang susun benda? Allah yang menjadikan pokok tu buah jatuh ke bawah. Allah yang menjadikan supaya bintang-bintang ni bergerak tanpa aksiden dengan kuasa Allah. Tetapi orang falsafah kata apa? Ada graviti. Nature. Dia berjadi semula jadi. Tak, dia bukan semula jadi, dia hakiki. Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Maha Kuasa. Sampai beberapa masa jatuhlah dia. Sampai beberapa ketiga musnahlah dia. Itulah nama dia Qadim Hakiki. Allah punya kuasa. Bukan apa nama graviti punya kuasa. Tapi banyak orang sekarang mengiktikadkan itu ialah qidam falakiyah. Falak itu ilmu falak tu, dia yang susun matahari macam ni, tarikan bulan, tarikan bintang ni yang menjadikan tak bergerak, ataupun dipanggil sebagai graviti. Tak, tuan-tuan. Yang kita duk belajar dalam kitab ni ialah itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan graviti, bukan tarikan elektromagnet ke apa benda ke, tak ada. Nama dia ialah kekuasaan Allah mengatur supaya jadi elok. Habis. Faham ke kuliah begini? Eloklah ada ustaz, makcik dah nak pening dah. Mula-mula tu makcik faham, masuk setengah jam makcik dah pening, dah nak muntah dah ustaz. Sebab tu saya habis awal supaya tuan-tuan tak muntah. Okey, tandakan di situ, kita akan sambung lagi. Baik, kita dah edarkan dah jadual kita untuk bulan minggu depan. Berapa bulan? 16? 18? 16 hari bulan. Jadi kita akan sambung lagi kitab ni insya-Allah pada 16 hari bulan. Dan pada 22 hari bulan di Al-Barakah kita akan sambung ulang tahun Al-Barakah yang ke-7. Hari Sabtu malam minggu kita buat forum perdana ehwal Islam. Ahli panelnya Datuk Noh Gadot, Ustaz Badri Shah Alauddin dan Ustaz Kazim Ilyas. Pukul 9 malam. Hari Ahad kita akan buat kenduri
jam 9 pagi yang akan dirasmikan oleh Menteri Besar kita, dan ada penceramah Habib, kita dengar nak dapatkan dia, dan yang keduanya Syekh Al-Maliki, dan kita akan buat jamuan pada hari itu. Dan sebelah malamnya, siang kenduri, malam kita akan buat rakaman kalau dah jodoh untuk Astro Oasis musim siri terakhir, musim pertama, siri terakhir musim pertama, jam 9 malam, hari Ahad malam Isnin. Jadi tuan-tuan dikehendaki memakai baju berhari raya, sebab kita akan buat rakaman untuk siaran hari raya Aidilfitri. Kita akan makan lemang, makan sate yang akan ditaja oleh pihak Astro. Tapi kena pakai baju raya lah, tak boleh pakai batik mencokoh itu. Kena pakai pakaian hari raya, sambil budak-budak pakai lemang, bersalam-salaman, action lah, action. Ready for take action. Jadi kita akan buat lagu-lagu hari raya dalam bentuk kalau dah duduk pagi raya, malam raya. Jadi rakamannya 23 hari bulan, hari Ahad malam Isnin, hari Sabtu malam Ahad forum, Ahad pagi jamuan kenduri, Ahad malamnya rakaman untuk Astro Oasis. Okey, itu untuk program kita. Untuk program terdekat kita di televisyen, hari Rabu nanti di TV1 9 malam, rancangan akhir adik-adikku insya-Allah boleh. Jadi tuan-tuan boleh tengok saya akan muncul di TV1 untuk rancangan adik-adikku. Apa saya buat? Entahlah, tuan-tuan tengoklah nanti. Ya, hari Rabu ini 5 hari bulan, 6 hari bulan pun secara langsung di TV1 Forum Perdana Ehwal Islam Sempena Keputeraan Agung, siaran daripada Masjid Istana Negara. Saya dengan Ustaz Don, ya, siaran secara langsung. Hari Rabu pun live, hari Khamis pun siaran langsung di TV 1, 5 dan 6. Itu untuk yang terdekat. Cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi 16 hari bulan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.